I ever told you how I found love? Through all my travels, in search of inspiration, searching for meaning. They say all you need to do is to take that first step. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Bicara Pagi Malaysia. Kita ke segmen seterusnya, Bual Bicara Sejarah. Sepenuh tahun melawat Perak 2024. Bersama-sama kita hari ini jauh datang dari Ipoh Perak, iaitu Puan Rosmawati binti Ramli. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah sihat. Okey, terlebih itu eloklah kiranya saya memperkenalkan dahulu tetamu kita pada hari ini. Puan Rosmawati merupakan pengerusi Kelab Warisan Sejarah Perak. Hari ini hadir ke studio kita untuk memperkenalkan salah satu tempat bersejarah yang jarang sangat diketahui oleh masyarakat secara keseluruhannya, iaitu sebuah istana ya Puan ya? Ya, betul. Boleh betul, Puan betul. terangkan sedikit? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Bicara Pagi kerana sudi menjemput saya untuk bercerita lah. Senang cakap kita nak bercerita lah kan. Okey, semua ketahui tahun ni adalah tahun melawat Perak 2024 lah. Jadi dalam usaha mempromosikan negeri Perak, kita dengan beberapa NGO telah mengambil inisiatif lah untuk memperkenalkan tempat-tempat yang jarang orang tahu kan. Okey, selalu kalau Puan Noh datang ke Perak, tempat mana yang Puan Noh datang? Kelly Kasa, Hmm. Gopeng, saya tahu itu je. Itu antara tempat yang popular kan? Ha. Okey, hari ni saya nak cerita satu tempat yang orang tak pernah dengar. Pernah dengar tak Istana Bilah? Saya tak pernah. Okey, selalu kita dengar istana dekat Kuala Kangsar kan? Kuala Kangsar. Okey, lepas tu Istana Kinta, Istana Cempaka Sari. Tapi Istana Bilah ni saya rasa mungkin ramai tak tahu. Kan? Okey, jadi Istana Bilah ni adalah istana lama yang terdapat di negeri Perak. Tapi dekat mana tu? Tak tahu kan? Nanti saya cerita lebih lanjut. Istana Bilah tu dekat mana? Okey, Istana Bilah ni dia adalah satu rumah agam. Rumah agam ni maksudnya rumah besar zaman dulu yang dibina oleh Sir Muhammad Kasim, okey, pemilik asal rumah agam ni. Jadi dia bina rumah agam ni untuk di satu kawasan yang dipanggil Papan. Kan, nama dekat Perak ni nama-nama unik. Apa Puan Noh tahu kat mana nama-nama unik yang terdapat dekat negeri Perak ni selain Papan yang baru dengar ni? Pusing. Pusing lagi? Perak Apa lagi Apa? Popular ni, tempat-tempat popular ada nama unik ni. Lumut. Ya, Lumut. Lagi satu. Lumut. Lagi satu. Pusing, Lumut. Lagi satu. Batu Gajah. Batu Gajah bukan. Dinding. Pernah dengar dinding? So samalah juga tempat ni. Istana Bilah ni terletaknya di Papan. Papan tu berdekatan dengan Pusing lah. Jadi nak menghala ke Lumut. Okey. Berbalik-balik kepada Istana Bilah ni. Istana Bilah ni yang menariknya dia sebenarnya bukanlah istana yang tersegak indah macam yang kita tengok dekat Kuala Kangsar ke mana-mana. Dia hanya satu rumah, sebuah rumah agam. Tapi besar lah. Okey, kenapa Sir Muhammad Kasim ni? Siapa? Sir Muhammad Kasim ni adalah pedagang saudagar India Muslim yang datang pada abad ke-19, datang ke Perak ni lah. Okey, dia membina satu penempatan di Papan ni dan dia menjadi pemimpin lah masa tu zaman British. Jadi rumah agam ni digunakan untuk persidangan, perbincangan. Lepas tu jika ada nak beri bantuan ke apa ke, di situlah berlakunya. Kan? Dan apa yang menariknya Istana Bilah ni, keunikan pembinaan tu. Dia dibuat daripada kayu, papan dan unik lah seni bannernya. Okay.
Oh, kiranya istana ni sepenuh nama pemilik asal puan ya? Ya. Okey. Jadi boleh ke Puan Ros ceritakan sikit lah. Tadi Puan Ros ada sedikit tentang sejarah. Kita nak tahu lagi supaya mesti penonton di luar sana nak tahu lagi tentang lebih mendalam tentang Istana Bilah ni. Apa istimewanya istana ni? Okey, istana ni Sir Muhammad Kasim ni dia adalah orang yang berpengaruh dan dia merupakan kerabat di Raja Mendeleng lah. Kalau pernah dengar tak yang ada nama Nasution tu? Pernah. Inilah kerabat-kerabat mereka lah. Dan sehingga hari ini masih lagi membawa nama Nasution tu. Jadi kalau kita dengar nama Nasution ni maknanya mereka ni asalnya daripada kerabat Mendeleng ni lah. Sir Muhammad Kasim ni selain dia berhubungan dengan British, dia juga membangunkan kawasan Papan tu dengan pelumbungan biji timah. Dan dia antara orang yang terkaya lah di Papan ni. Jadi hubungan dia sangat baik dengan British dan dia berperanan besar dalam memajukan ekonomi sekitar situlah. Okay? Jadi rumah agam tu dijadikan istana untuk penduduk-penduduk berkumpul. Nanti Puan Noh ada masa terluang bolehlah pergi ke istana tu, lihat seni banner yang terdapat pada Istana Bilah tu. Oh, insyaAllah. Jadi kita boleh lihat pada skrin terpaparnya seni banner Istana Bilah. Dan para penonton akan lihat seni bannernya nampak unik. Pada pandangan dia seperti gabungan daripada elemen masyarakat tempatan dan gabungan daripada masyarakat barat. Jadi boleh tak Puan Ros ceritakan sedikit tentang seni banner Istana Bilah ini? Ya, kalau dilihat kepada gambar yang ada ni, reka bentuk istana ni, dia menggabungkan elemen tradisional Melayu dan juga British lah, macam saya cakap tadi, hubungan baik antara Sir ni dengan British. Jadi dia menggabungkanlah elemen-elemen ni. Okey, kalau dilihat kepada istana ni, ukiran kayu dia sangat halus. Ya, orang dulu buat kerja sangat teliti lah. Dan penggunaan bumbung yang sangat tinggi pada istana tu. Dan susunan bilik yang terdapat pada istana tu, dia luas. Okay, setiap bilik tu luas ya. Mungkin digunakan untuk perbincangan lah, macam saya cakap tadi, diorang bermesyuarat kan. Kemudian dari segi susunan binaan tu tersusunnya, kemudian diselitkan juga dengan budaya India Muslim, Melayu dan British. Jadi diketemukan dalam satu bangunan ya. Okey, menarik sekali ya sejarah rumah agam Raja Bilah ini atau lebih dikenali sebagai Istana Bilah, antara permata sejarah negeri Perak. Okey Puan Ros, kita nampaknya ada pemanggil di talian. Puan Siti dari Kedah katanya. Assalamualaikum Puan Siti, boleh dengar ke? Assalamualaikum Puan Noh. Saya Siti dari Kedah. Waalaikumsalam. Puan Siti ya? Puan Siti ada soalan yang diajukan kepada Puan Ros. Boleh terus bertanya ya Puan? Ya, saya ada dua soalan. Tadi saya ada dengar Puan Ros kata Istana Bilah ni dekat Papan. Kat mana? Selalunya saya memang selalu pergi Ipoh lah. Tapi selalunya pergi istana Kelly Castle je lah yang tahu pun. Kemudian yang keduanya, bila kat Kelly Castle pun dia banyak cerita seram kan. Lepas tu kat Istana Bilah ni tadi saya ada Google, aku nak tahu kat mana. So ada katanya buat lokasi cerita seram. Betul ke? Tu je soalan saya nak tahu tu je. Tu dia dua soalan dari Puan Siti Puan Ros. Soalan pertama tentang lokasi Istana Bilah. Yang kedua perkara mistik dan lokasi penggambaraan atau cerita seram yang ada sana. Betul ke Puan? Boleh Puan Ros? Okey, dahsyat soalan daripada Puan Siti ni. Okey, saya jawab dulu soalan yang pertama. Di mana terletaknya Istana Bilah ni? Okey, saya bagi jawapan paling mudah lah. Zaman sekarang dah canggih Puan Noh. Ya. Itu Waze saja kan? Waze ataupun kita Google Map. Okey, kalau dekat Waze tu type sahaja Istana Bilah, insya-Allah dia akan bawa lah kita ke istana tu sampai ke depan pintu pagar tu. Okey. Dah tak perlu risau sebab baru-baru ni 2 bulan yang lepas saya dengan beberapa NGO kita telah membuat pembersihan di kawasan istana lah. Jadi sempena Tahun Melawat Perak ni lah, di mana kita nak bila orang lalu orang tak rasa seram lah kan, sebab istana ni istana lama yang ditinggalkan. Ni saya nak menjawab soalan kepada perkara mistik tu lah kan. Jadi kita dengan beberapa NGO telah bekerjasama membersihkan kawasan istana, tebang pokok, sapu sampah dan perkara mistik. Ada ke benda-benda pelik waktu tu Puan Ros? Sudah semestinya lah bila
Bila tempat yang dah lama ditinggalkan sudah tentu ada penghuni lain. Tapi tak adalah berlaku perkara yang pelik-pelik. Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya tu pun hanya mendapat gangguan sedikit sahaja. Mungkin penghuni tu nak beritahu aku ada dekat rumah ni, macam tu lah kan. Jadi sekadar dia nak bagi tahu, hampa datang tempat aku. Jadi janganlah buat pelik-pelik kan. Jadi niat kita masa tu untuk membersihkan kawasan kan. Jadi berhubung cerita-cerita yang berkaitan perkara mistik tu, satu ketika dulu pernah lah beberapa produksi penggambaran membuat drama dekat situ lah, jadikan lokasi. Antaranya kalau tak silap saya Penunggu Istana dan juga Warkah Terakhir. Pelakon yang terlibat ni kalau tak silap saya Beto Kushairi lah. Jadi Pelakon hebat. pelakon-pelakon hebat dengan Melissa Murin ke apa saya pun tak ingat. Tapi watak utamanya Beto Kushairi lah. Jadi bolehlah search dekat YouTube Warkah Terakhir untuk drama ni, bolehlah nampaklah Istana Bilah tu. Okey? Oh, maksudnya dia pernah lah Pernah. Lepas tu disenyapkan sekejap. Jadi saya dan Persatuan rasa terpanggil lah balik untuk menghidupkan baliklah Istana Bilah ni supaya sejarah, sebab ini adalah satu sejarah. Jadi supaya masyarakat tahu, ada istana walaupun tak segah istana-istana yang lain lah. Jadi kita perlu promosi lagi Puan Ros supaya semua mengenali tempat tersebut. Okay, Istana Bilah merupakan salah satu khazanah sejarah negara kita yang negeri Perak miliki. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan berusaha untuk memeliharanya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Ros sudi berkongsi sejarah Perak yang jarang diketahui. Sebelum tu Puan Ros ada apa pesanan untuk penonton di luar sana? Okey, pesanan saya tak banyak lah. Bagi yang mana berminat, boleh ikuti kami di media sosial, okey, di Facebook, Instagram dan TikTok, iaitu Persatuan Sejarah Negeri Perak. Jadi pada tiga-tiga medium tu kita akan maklumkan info tentang aktiviti yang akan kita jalankan jika kita memerlukan sukarelawan. Okey, macam dalam tempoh terdekat ni kita akan buat satu lagi program Puan Noh. Kita akan pergi mengemas Gua Misah. Gua Misah tu terletak di mana? Di Gopeng. Jadi apa yang terdapat di Gua Misah ni adalah kawasan komunis. Jadi nak sampai dekat situ kita perlu mendaki 430 anak tangga. Jadi kita akan wawarkan maklumat ni dari masa ke semasa dalam kita punya 3 platform tu lah. Jadi selamatlah melayari ketiga-tiga tu untuk dapatkan info. Okey. Pesan saya, janganlah kita tinggal sejarah negara kita kan. Sangat rugilah kalau kita tidak ketahui sejarah-sejarah yang terdapat di tempat kita. Betul Puan. Terima kasih Puan. Jadi teruslah kita menyokong Tahun Melawat Perak, teruslah bangga dengan sejarah warisan negara kita dan sematkan rasa cinta akan negara. Sekian dahulu segmen Bual Bincang Sejarah kita pada pagi ini. Jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.